Salam sejahtera kami ucapkan kepada pensyarah-pensyarah teras keusahawanan dan hadirin sekalian. Saya Nabila Husna binti Nur Azmi selaku Ketua Kumpulan 104 serta memegang jawatan sebagai pengarah besar syarikat Pak Sina. Syarikat kami telah ditubuhkan pada 4 Januari 2021 dan kami telah mengeluarkan sejumlah RM1,500 bagi keseluruhan modal, iaitu RM250 bagi seorang. Syarikat kami telah mengeluarkan produk baju jersey Blackout Edition yang bertemakan Frontliner. Selain itu, syarikat kami juga terdapat 6 orang ahli rakan kongsi. Syarikat kami juga menggunakan khidmat penghantaran melalui JNT Express serta COD bagi pelajar yang berada di kampus USM. Visi syarikat kami pula ialah memenuhi segala keperluan dan kehendak pelanggan, manakala misi syarikat kami pula berusaha menyediakan produk yang terbaik dengan sebaik mungkin untuk pelanggan. Bukan itu saja, kami juga bermatlamat agar dapat menyediakan produk dengan harga yang berpatutan dan dapat mewujudkan usahawan yang berproaktif. Syarikat kami terdiri daripada 6 orang ahli rakan kongsi dari pusat pengajian yang sama, iaitu Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan. Saya sebagai pengarah besar kepada syarikat Pak Sina amat senang hati dan amat bersyukur kerana mempunyai saudara Zul Husni selaku pengurus projek, saudari Nur Atikah sebagai pengurus pengeluaran dan saudara Khairil Ikmal selaku pengurus pemasaran. Manakala saudara Nasrul Hafiz juga membantu dalam bahagian kewangan dan akhir sekali saudari Wan Nur Soleha sebagai pengurus operasi dalam syarikat. Produk yang syarikat kami keluarkan ialah baju jersey Blackout Edition yang bertemakan Frontliner. Skop pelanggan kami kepada golongan umum. Kami menjual baju jersey. Baju jersey yang kami jual mempunyai kualiti yang terjamin, tahan lama, bermutu tinggi, selesa dipakai serta cepat kering. Kami menjual dengan harga yang berpatutan, iaitu sebanyak RM35 bagi sehelai baju. Kami juga mengenakan sebanyak RM8 hingga RM10 bagi postage serta COD. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Atikah binti Abdullah, nombor matrik 151230. Saya akan membentangkan tentang strategi pemasaran yang digunakan oleh kumpulan kami sepanjang perniagaan ini dijalankan. Kami menggunakan strategi 4P, iaitu produk, promosi, harga dan pemasaran. Kami menjalankan promosi menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram dan WhatsApp. Kami turut mewujudkan akaun perniagaan menggunakan platform Instagram bagi memudahkan aktiviti promosi dijalankan. Dan kami turut membuat poster untuk mengiklankan produk kami supaya pengguna media sosial dapat mengenali produk yang kami jual. Bagi produk, kami menggunakan produk yang berkualiti tinggi bagi memuaskan pelanggan, dan kami juga menjual produk kami kepada semua orang awam. Bagi produk yang rosak, tidak akan kami jual kepada pelanggan untuk menjaga nama baik produk kami. Jadi, pelanggan akan berasa puas hati dan selesa bila memakainya. Seterusnya, harga yang kami tetapkan adalah harga yang berpatutan dan mampu milik, iaitu RM35 untuk sepasang baju. Selain itu, bagi pengedaran, kami menggunakan khidmat pos iaitu JNT Express untuk menghantar barang kepada pelanggan. Dan bagi pelajar yang berada di USM, kami menggunakan khidmat COD iaitu penghantaran secara percuma. Seterusnya adalah bukti iklan dan komunikasi melalui media sosial. Berikut disertakan bukti yang kami lakukan iaitu pengiklanan di media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Kami juga turut mencipta akaun rasmi syarikat iaitu Pak Sina Collection di Instagram. Hai, saya Muhammad Zusni Bayub, penambah matrik 150146. Antara risiko yang dapat dikenal pasti. Pertama, dari segi pasaran, kerana penjualan produk sekarang banyak bergantung di atas talian saja. Yang kedua, risiko jerama produk.
kerana wujud persaingan di antara jenama produk yang lebih terkenal. Yang ketiga, dari segi faktor alam semula jadi. Seperti pandemik ini menyukarkan penjualan di luar. Dan dari segi masa dan waktu juga merupakan resiko kekangan masa untuk membalas dan mempromosikan produk kerana kesibukan pelajaran di atas talian. Dan yang terakhir, dari segi operasi, sesi pertahanan juga terbatas akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKPP dan PKPD yang dilaksanakan oleh kerajaan. Langkah mengatasi risiko. Kami akan lebih giat melakukan iklan di laman media sosial seperti Instagram dan WhatsApp untuk menarik lebih ramai lagi pelanggan mengetahui tentang produk kami. Kami juga menjamin bahawa produk yang kami jual adalah berkualiti. Ini membuatkan pengguna lebih yakin untuk membeli produk kami. Kami juga memastikan harga yang kami tawarkan adalah berpatutan untuk pengguna. Dan kami juga menetapkan hari untuk sesi penghantaran barang agar berjalan dengan lebih lancar. Dan kami akan meningkatkan pengurusan jualan dengan lebih produktif dan menjaga hubungan toleransi dengan pengguna agar mereka berasa selesa untuk bersniaga dengan kami. Baiklah, seterusnya saya, Wan Musalah, akan membentangkan tentang pengurusan jalinan rantai. Pertama, kami telah minta bantuan daripada rakan bagi yang berpengalaman dalam bidang ini bagi memilih pembekal. Terdapat 2 pembekal yang dicadangkan olehnya. Terdapat 2 faktor yang dilihat bagi memilih pembekal. Pertama ialah harga dan kedua ialah tempoh masa yang diambil bagi menghasilkan jersey. Seterusnya, kami mendapatkan bantuan daripada rakan bagi membantu kami menghasilkan desain jersey yang menarik. Dan yang terakhir, kami menggunakan perkhidmatan koda JNT bagi mengepost jersey yang telah dibeli oleh pelanggan kami. Sekian saja dapat untuk pembentangan pengurusan jalinan rantai. Hai, nama saya Muhammad Karikmal bin Muhammad Karul Bahari. Saya ingin menerangkan status jualan syarikat Paksina di dalam talian. Kami menjual produk kami iaitu jersey frontliner ini dengan harga RM35 sahaja untuk satu unit dan kami telah menyediakan sebanyak 50 helai baju untuk dijual. Modal kami untuk membuat jersey frontliner ini adalah sebanyak RM1,500 dan untuk setiap pembelian, kami akan mendapat untung bersih sebanyak RM5. Dengan menjual sebanyak 30 helai baju, kami menerima untung kasar sebanyak RM1,050 dan modal kami hanyalah RM900 untuk 30 helai baju. Dengan kata lain, prestasi jualan syarikat kami telah mendapat untung kasar sebanyak RM1,050 dan tolak dengan jumlah kos belian iaitu RM900. Kami akan mendapat untung bersih sebanyak RM150 dengan jersey yang telah dijual. Cara-cara untuk meningkatkan prestasi perniagaan kami akan membuat lebih banyak iklan di pelbagai media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram dan lain-lain. Selain itu, kami akan membuat lebih banyak tawaran istimewa dan diskaun pada produk-produk yang tertentu. Akhir sekali, kami akan menambahbaikkan kualiti produk kami dengan mendengar maklum balas dari pelanggan kami. Dengan ini, kami boleh menambahbaikkan jualan kami pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasrul Hafiz, bernombor matrik 150574 dan ditugaskan di dalam bahagian kewangan di dalam kumpulan ini. Dan bahagian ini saya akan menceritakan berkaitan dengan cabaran dan cara mengatasinya di dalam perniagaan. Cabaran yang pertama ialah hilangnya motivasi di kalangan rakan kongsi. Cara mengatasinya ialah dengan melakukan perkongsian pengalaman antara rakan kongsi. Dan yang kedua adalah cabaran dari segi kekangan masa. Jadi cara mengatasinya ialah dengan melakukan pengurusan masa dengan baik dan juga melakukan jadual bagi memperuntukkan masa antara belajar dan juga berniaga. Cabaran yang ketiga ialah dari segi persaingan. Cara mengatasinya ialah dengan melakukan promosi jualan yang lebih agresif di dalam media sosial. Dan yang terakhir adalah cabaran dari segi modal. Cara mengatasinya ialah dengan melakukan perkongsian modal antara rakan kongsi bagi mengurangkan beban. Dari segi masalah pula, masalah yang pertama adalah persaingan ketat. Hal ini kerana waktu pandemik, ramai perniagaan yang menjalankan aktiviti mereka secara dalam talian. Itu ialah masalah kerana pelanggan. Pelanggan mempunyai banyak ragam. Sebagai penjual, kita perlu mestilah bersabar dalam menghadapinya. Dan yang terakhir adalah masalah penghantaran barang. Masalah ini berlaku kerana ada setengah pelanggan yang tinggal di kawasan yang agak jauh dan ini memerlukan masa yang agak lama untuk barang itu sampai. Dari segi pengalaman dan pembelajaran pula adalah yang pertama, menjadi lebih aktif ketika menceburi dalam perniagaan online. Yang kedua adalah dapat membentuk kepercayaan kepada pelanggan. Dan yang ketiga adalah mengamalkan komunikasi yang aktif dengan komunikasi yang baik. Dan yang terakhir adalah lebih berkeyakinan dalam menempuhi risiko dalam perniagaan.